Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna al-ilma wat-taqwa. Allahumma rzuqna al-ilma wat-taqwa. Allahumma rzuqna al-ilma wat-taqwa. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Izzah kerana Allah memberikan kepada kita akan kurniaan rahmah dan maghfirah. Di manakah kurniaan rahmah dan maghfirah itu? Iaitu tatkala kita mulakan niat kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Kerana Nabi janjikan kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir, yang duduknya kerana Allah dan Rasul, maka ia akan dikurniakan rahmat Allah. Jika tidak ada rahmat daripada Allah, kita tak mampu untuk berbuat baik walaupun sekecil kebaikan. Percayalah, kalau tidak ada rahmat Allah, kita tidak akan mampu bercakap dengan perkataan kebaikan walaupun satu huruf. Itulah hakikatnya. Saat kita berada di dalam majlis ilmu dan majlis yang mengingati Allah, saat itu Allah kurniakan kepada kita rahmah. Yang keduanya, Nabi janjikan kepada kita maghfirah, yakni keampunan. Saat bermulanya majlis zikir dan majlis ilmu, saat itu seluruh makhluk yang di langit, di darat dan di bumi, mereka semua meminta ampun kepada ahlul ilmi dan ahlul zikri. Maka saat ini, tuan-tuan, kita jangan merasakan bahawa kita berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir satu perkara yang sia-sia. Bermula saat kita berada di dalam majlis ilmu, seluruh makhluk yang di langit, di bumi, di darat dan di laut, mereka sedang menyebut nama kita, memohon keampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Sehinggalah kita angkat tubuh kita daripada majlis tersebut, sehinggalah kita beredar daripada majlis tersebut. Apa yang saya ingin katakan di sini adalah kasih sayang Allah pada kita. Sebenarnya Allah ini terlalu sayang kepada kita, sehingga kan Allah memerintahkan seluruh makhluknya yang di langit, di bumi, di laut dan di darat meminta ampun untuk kita, agar kita kembali kepada Allah sebagai hamba yang Allah redha, supaya kita diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tetapi kadangkala kita ini tak pandang pun kasih sayang Allah. Kita lebih memandang kasih sayang manusia yang ada had batas. Manusia ini sebanyak manalah ia sayang kita, satu hari dia akan membenci kita. Manusia ini sebanyak manalah ia membenci kita, suatu hari dia akan menyayangi kita dan mencintai kita. Tetapi kasih sayang Allah kepada hamba-Nya tidak ada batas. Cuma kesalnya, kita tidak melihat kasih sayang Allah daripada mula kita lahir sehingga sekarang. Kita tak mahu pun melihat kasih sayang Allah yang amat besar dalam diri kita dari mula kita lahir sampai sekarang. Kita tak mahu pun mengintai kasih sayang Allah kepada kita dari mula kita lahir sampai sekarang. Tuan-tuan, jika demikianlah kedudukan kita, maka kita berada dalam golongan orang yang rugi. Sebab itu apabila ditanya kepada diri kita masing-masing, kenapakah kita berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir, kita kena jawab, supaya aku jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Bukannya tuan-tuan, kita duduk di dalam majlis ilmu untuk menambah pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuannya tetapi tidak menjadi takut kepada Allah, ia akan diseksa oleh Allah. Orang yang banyak pengetahuannya tetapi ia tidak semakin taat kepada Allah, ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu ini boleh memberi syafaat kepada tuannya, dan ilmu ini juga boleh menjadi laknat dan templak kita di yaumul akhirah. Waspadalah agar kita tidak menjadi orang yang dilaknat oleh ilmu kita sendiri. Biar kita menjadi ahli ilmi yang mendapat syafaat dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tuan-tuan, ketika kita dapat meletakkan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah dengan ilmu yang kita kutip, seperti mana yang disebut oleh syair, unzur ila maqala wa la tanzur ila man qala. Ambillah perkataan daripada orang yang berkata, jangan kamu melihat akan orang yang berkata. Kerana ilmu ini walaupun ia keluar daripada mulutnya seorang kanak-kanak kecil, tetapi perkataan dia menunjukkan kita agar menjadi hamba yang takut kepada Allah. Maka saat itu ambillah akan nasihat ini. Kerana hidayah Allah ini kita tidak tahu melalui siapa. Ada orang yang mendapat rahmah dan hidayah dengan nikmat. Ada orang yang mendapat rahmat dan hidayah dengan bala dan ujian. Ada orang yang mendapat nikmat dan hidayah itu daripada berbagai sebab yang kita sendiri tidak tahu apakah perkara itu berlaku. Sebab itu Allah menyatakan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap perkara takdir yang Allah takdirkan kepada kita, tak ada sesuatu pun yang tidak baik. Tuan-tuan, malam ini saya ingin ajak diri saya dan tuan-tuan. Dalam Al-Quran, Allah nyatakan kepada kita tentang sifat orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran. Kerana apa saya nak bawa perkara ini sebagai peringatan untuk diri saya? Kerana orang yang bertakwa sahaja bebas dari neraka Allah. Orang bertakwa sahaja yang bighairi hisab.
orang bertakwa sahaja yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib tadi imam kita membaca surah At-Takatsur. Pada ayat yang akhir Allah menyatakan kepada kita, summa latus'alunna yauma izin 'anil na'im. Segala perkara yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya dan Allah akan hisap. Tetapi cuma ada satu golongan sahaja yang terlepas daripada pertanyaan itu. Adalah golongan orang yang bertakwa. Saat di yaumul akhirah besok, tuan-tuan, kelompok ini akan berada di pintu, di pagar jannah Allah, di tepi syurga Allah. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, siapakah kamu semua? Mereka ini yang bertakwa, golongan yang bertakwa kepada Allah. Mereka berkata, kami daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, kenapakah kalian semua berada di sini, tidak ada berada di tempat perkiraan dan di mizan? Mereka berkata, sewaktu di dalam dunia, kami dah kelompok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, di dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan kita, memberi peringatan, tunjukkan kepada kita, supaya kita ini jadi orang yang bertakwa, dan mendapat akan syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sekarang ini keadaan cuaca di bumi kita terlalu panas. Kita rasa kepanasan itu, tuan-tuan. Ada yang daripada kawan-kawan kita dengan kepanasan ini, mereka demam, mereka sakit dan sebagainya. Kita tidak mampu menahan kepanasan yang baru tidak sampai 40 darjah Celsius. Cuba kita bayangkan kepanasan di Yaumul Mahsyar besok, tuan-tuan, bukan 40 darjah Celsius. Panasnya, tuan-tuan, menyakitkan. Di bumi ini, panasnya tidak sampai pun sekarang 30 darjah Celsius, tuan-tuan. Kita sakit, kita batuk, kita demam. Kita tidak mampu menanggung kepanasan dunia. Mampukah kita menanggung kepanasan di akhirat kelak? Kita rasa kita sanggup ke, tuan-tuan, menerima azab daripada Allah? Tuan-tuan, Allah terlalu sayang kepada kita sehingga kita belum pergi ke akhirat pun. Kiamat belum terjadi lagi. Tapi Allah sayang kepada kita, Allah memberitahu kita bagaimana keadaan kiamat. Sayangnya Allah kepada kita, bagaimana perkara keadaan besok di mahsyar, bagaimana keadaan besok di mizan, bagaimana keadaan besok di titian sirat, bagaimana keadaan besok di dalam neraka Allah. Tetapi, tuan-tuan, jika peringatan-peringatan ini tidak boleh melembutkan hati kita, waspada, kita takut dalam keadaan kita bertemu dengan Allah, maka tempat kita adalah kebinasaan. Jika, tuan-tuan, peringatan-peringatan ini tidak boleh melembutkan hati kita, peringatan daripada Allah tentang akhirat ini tidak boleh meleburkan kesombongan di dalam hati kita, tak boleh melembutkan akan kekerasan di dalam hati kita, waspadalah, takut kita berada dalam kelompok kecelakaan di yaumul akhirah. Tuan-tuan, akhirat bukan kita punya. Akhirat adalah Allah punya. Allah ingatkan kita dalam setiap salat, Maliki Yaumiddin. Allah bagi tahu kepada kita, ingat, yang memiliki dan memerintah hari kemudian adalah Allah. Akhirat bukan kita punya. Akhirat bukan milik kita, tuan-tuan. Akhirat itu bukan ikut kehendak kita, tetapi kita kena mengikut akan seluruh apa yang Allah telah tetapkan di sana. Jika di dalam hidup ini
peringatan-peringatan ini tidak boleh melembutkan hati kita. Kita semakin bongkar dengan Allah, dengan apa yang ada kepada kita. Saya pernah bercakap di masjid ini. Kita hidup pada hari ini bukan sebab kita mahu hidup. Kita hidup pada hari ini, Allah mahukan kita hidup. Ingat, hari ini Allah mahukan kita hidup. Kita sendiri tidak tahu bilakah Allah mahukan kita mati. Ingat, bahawa yang bersifat yuhyi wa yumit itu adalah Allah. Kita rasa hidup ni kita punya. Lalu kita kena bertanya, apa yang aku telah buat dengan kehidupan ini? Apa yang telah aku lakukan dengan kehidupan ini? Apa yang telah aku gunakan dengan kehidupan ini? Tuan-tuan, saya selalu berkata, percaya tidak percaya, semua orang balik kepada Allah. Suka tidak suka, semua orang akan menghadapi yaumul akhirah. Redha tidak redha, semua orang akan berada pada situasi yang sama. Sebab itulah, saya menasihati diri saya, jika di dalam hidup ini kita sombong dengan rahmat Allah, sehingga kita tidak mahu taat, hati kita tidak pernah lembut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita tidak pernah lunak dengan ayat Allah, maka waspadalah, kerana kehidupan dunia ini adalah hanya sementara. Apakah sifat orang yang bertakwa sehingga akan dijanjikan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ini adalah dengan syurganya? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Yaitu orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Rabbana innana amanna. Oleh itu, ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan peliharalah kami daripada azab neraka. Faghfir lana zunubana wa qina azaban nar. Orang yang menginginkan syurga Allah, mereka sentiasa mengharap keampunan daripada Allah. Tuan-tuan, kita manusia yang tak boleh lepas daripada salah. Kita manusia yang tak pernah kering daripada dosa. Kita manusia yang tidak pernah meninggalkan kemaksiatan dan kejahatan. Kerana kita bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat maksum. Tetapi apa yang Allah mahu daripada kita, tuan-tuan, yang Allah mahukan hamba-Nya, maka mereka ini tahu untuk menggunakan mulut mereka dan hati mereka berkata kepada Allah, faghfir lana zunubana, faghfir lana zunubana, faghfir lana zunubana wa qina azaban nar. Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan lepaskan kami daripada azab neraka Allah. Kemudian Allah menyatakan kepada kita dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-17, orang yang dikurniakan jannah di kelompok golongan orang yang bertakwa, apa kata Allah? As-sabirina. Mereka adalah golongan orang yang sabar. Kenapa kita perlu sabar, tuan-tuan? Nabi bagi tahu kita, untuk ke jannah Allah ini kena ada sabar. Sebab Nabi pesan kepada kita, wahafatil jannah bimakarihi. Jalan menuju ke syurga Allah adalah jalan yang susah, yang tidak disenangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak ada siapa suka buat baik. Tapi ramai orang suka buat jahat. Sebab itu ketika kita berbuat baik, kita akan rasa resah dan gelisah.
Percayalah, ini yang kita lalui. Saat kita berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan, hati kita mula resah. Hati kita mula diganggu oleh nafsu kita dan syaitan yang berada di sekeliling kita. Kerana apa? Kerana Nabi janjikan orang yang berjalan kepada jalan ilmu, maka Allah permudahkan jalannya kepada syurga Allah. Saat kita berada di dalam majlis ilmu, maka syaitan ini, tuan-tuan, dia sentiasa memerhatikan kita agar kita jangan masuk syurga Allah. Syaitan ini sentiasa dengki kepada kita agar kita terkeluar daripada syurga Allah. Sebab itu, apa yang Allah tunjukkan kepada kita, golongan yang dapat masuk syurga Allah di kalangan orang yang bertakwa, kata Allah, mereka yang bersifat as-sabirin, mereka yang sabar dengan kebaikan, sabar buat taat. Tuan-tuan, kita belum diuji oleh Allah macam sahabat Nabi. Kita tidak diuji pun, tuan-tuan, untuk mendapatkan Islam ini. Kita tak bertemu dengan kesusahan untuk mendapatkan agama. Sebab itu, kita tak merasakan apa-apa dalam diri kita. Kita tak perlu susah pun untuk salat di masjid. Masih tidak ada halangan. Masih tidak ada tentangan. Berbeza dengan umat Islam pada awalnya, seperti mana yang Rasulullah nyatakan di dalam hadis, bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Mereka nak semayang, mereka terpaksa bersembunyi. Mereka untuk menzahirkan Islam, mereka terpaksa menyorok daripada orang-orang kafir. Kita tak lalu kesusahan itu. Sebab itu kita tak merasakan apa-apa di dalam hati kita. Kita tak rasa gelisah pun kalau agama ini hilang di dalam jiwa kita. Kita tak resah pun kalau besok kita mati, kita masuk neraka Allah. Kita tak rasa risau pun. Besok kalau aku mati, tempat aku di dalam neraka Allah. Kita tidak pernah risau pun. Saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan bertanyalah dengan diri tuan-tuan. Bilakah hari kita pernah rasa risau jika kita masuk neraka Allah? Bilakah bulan dan minggu serta tahun yang kita rasa risau yang kita ini akan dicampak ke dalam neraka Allah? Kita tak pernah rasa risau dalam hidup ini. Sebab kita rasa kita memang ahli syurga. Tuan-tuan, mana ahli syurga yang masih bersifat pendendam? Mana janji Allah kepada orang yang boleh masuk syurga tapi masih bersifat pemarah? Mana janji Sayyidina Rasul untuk ahli syurga yang masih ada sifat dengki? Mana ahli syurga yang disebutkan oleh Allah yang masih lagi tidak berhenti mengumpat dan kata orang? Mana ahli syurga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang masih sombong dengan rahmat Allah? Tetapi kita rasa kita ahli syurga. Dalam masa yang sama, kita masih pemarah, pendendam, pendengki, menzalimi orang. Kita masih lagi penuh dengan sifat-sifat yang Allah tidak suka. Kita masih membenci orang lain. Kita masih tidak mampu menyayangi orang lain. Walaupun daripada adik-beradik kita sendiri. Mana ada syurga untuk orang yang masih bermusuhan dengan ahli karabahnya. Tuan-tuan, ini bukan cakap saya. Ini kata Rasul.
Kalaulah perkataan Nabi kita tidak boleh menerimanya, siapakah kita pada sisi Allah? Jika perkataan daripada Allah kita menolaknya, siapakah kita pada sisi Allah Rabbul Izzah? Sebab itu Allah beri kepada kita jalan ini untuk masuk ke dalam syurga Allah. Jadilah orang yang sabar di dalam berbuat ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Lalu Allah mengatakan kepada kita, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan syurganya di kalangan orang yang bertakwa, mereka yang bersifat wasadiqin, orang yang benar pada sisi Allah. Tuan-tuan, apakah kita ini membenarkan apa yang telah dibenarkan oleh Allah dan Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, apa kata ulama? Orang yang benar, orang yang membenarkan seluruh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mampu, tuan-tuan, dan tidak berada di tempat itu jika agama itu bersesuaian dengan akal kita, kita benarkan dan kita ikut. Apabila agama itu tidak bersesuaian dengan akal kita, lalu kita tolak akan perintah itu. Tuan-tuan, saya selalu katakan pada seluruh kawan-kawan dan seluruh umat Islam, kita tidak pernah menolak akan perintah sembahyang. Kita tidak pernah menolak perintah haji, zakat dan puasa. Tetapi kita menolak akan perintah munakahat. Kita tidak mengikut munakahat secara yang Allah mahukan. Tuan-tuan, kita adakan majlis perkahwinan, apakah mengikut apa yang Allah dan Rasul mahukan? Ataupun kita ikut apa yang adat dan masyarakat mahukan? Jika sedemikian, kita terang-terang telah melawan Allah. Kita telah terang-terang kita engkar dengan perintah Allah. Tuan-tuan, yang kita lawan ini adalah Allah. Yang kita tidak patuh ini adalah Allah. Daripada muamalatnya, pergaulan kita, daripada sudut jual belinya, kita langgar perintah Allah. Daripada hubungan sesama kita, kita lawan perintah Allah. Tuan-tuan, kita masih memusuhi saudara se-Islam kita. Kadang-kala musuh itu adalah adik kita, abang kita dan kakak kita. Apakah kita boleh dabik dada, tuan-tuan? Kita adalah orang yang siddiqin, orang yang membenarkan akan Allah dan Rasul. Apakah kita boleh dabik dada bahawa kita orang yang telah mengikut perintah Allah? Saat besok malaikat tanya kita, apa agama kamu? Bolehkah kita jawab? Sebab masa hidup ini kita hanya taat dengan perintah ibadat, tetapi kita engkar dengan perintah-perintah yang lain. Tuan-tuan, saya pernah katakan perintah itu bukan hanya sembahyang. Taat dengan dua ibu bapa perintah Allah.
Menjaga hak jiran adalah perintah Allah. Berbaik-baik dengan saudara se-Islam adalah perintah Allah. Menjaga silaturahim adalah perintah Allah. Jangan kita lupa, sembahyang saja perintah Allah, tetapi memutuskan silah di antara kaum kerabah kita, kita kata itu bukan perintah Allah. Kita tak cakap. Tetapi sampai sekarang kita tidak boleh menjadikan kita orang yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, kita ini tidak berada dalam golongan orang yang siddiqin. Apa yang saya terlintas di dalam akal saya ketika kita sendiri membenci perintah Allah? Apakah itu juga pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan, kita membohongi Allah. Kita nifak, tuan-tuan. Kita telah berpura-pura dengan agama ini. Kita ambil apa yang kita suka. Kita tinggalkan apa yang kita tidak suka. Tuan-tuan, agama ini agama Allah. Agama ini bukan kita punya. Agama ini Allah punya. Agama ini kita tidak boleh ubah, tuan-tuan. Agama ini adalah hak Allah. Dan kita bersyukur kerana kita dilahirkan sebagai seorang mukmin dan muslim. Yang kita tak minta pun. Kita lahir daripada rahim seorang ibu yang Islam. Dan kita tidak minta pun. Tetapi kita masih lagi sombong. Dan kita tidak merasakan sedikit ketakutan pun di dalam diri kita dan hidup kita. Sebab itulah, apabila peluang ini Allah berikan kepada kita, tetapi tatkala peluang ini Allah berikan kepada kita dan kita sia-siakan peluang ini, kita tidak mahu membenarkan akan apa yang telah dibawa oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada peringkat yang mana kita marah apabila kita ini ditegur untuk melaksanakan agama. Tuan-tuan, kadang-kala apabila kita berikan peneguran untuk menutup aurat, maka kita marah, tuan-tuan. Walhal kita orang Islam. Walhal kita ini mukmin. Tetapi kita tidak benar membenarkan akan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata kubur asing-asing mati lain-lain. Walaupun kubur kita asing-asing, tetapi kita tetap berada pada satu alam yang sama, iaitu alamul akhirah. Kita akan berada pada satu waktu yang sama, iaitu alamil barzah. Walaupun kita dikuburkan pada perkuburan yang lain pada qaryahnya, tetapi kita berada satu alam yang sama. Tuan-tuan, saat malaikat menunjukkan kepada kita, kau kenal tak siapa pemuda itu? Kata malaikat. Setelah ditanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lalu Allah tasawurkan akan
Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya, apakah engkau kenal akan orang ini? Saat kita di dalam dunia, kita banyak menidakkan akan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah tuan-tuan kita sebut Muhammadun Nabiyyi, Muhammadun Nabiyyi, Muhammadun Nabiyyi. Itulah Nabi aku, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu bertanya kepada diri saya, sebanyak mana kekasih Allah yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyayangi kita. Saya selalu bertanya dalam diri saya, sebanyak mana saya telah membalas kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau akal kita waras, orang yang telah berbuat baik kepada kita, takkanlah kita tidak mahu berterima kasih. Nabi dah buat baik pada kita 1400 tahun yang dulu. Nabi doakan kita. Nabi minta kepada Allah agar kita jangan dalam kesusahan. Jangan Allah timpakan kepada kita bala yang memudaratkan, yang terlalu besar. Nabi sayang kepada kita. Nabi minta kepada Allah, kalau umat aku buat begini, kurniakan kepada mereka begini. Kalau umat aku buat macam ni, tolonglah bagi kepada mereka begini. Ini bukan saja-saja Nabi berkata-kata, tuan-tuan, wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah perkenankan segala permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana nak balas kasih sayang Nabi? Ataupun kita langsung tak nak balas kasih sayang Nabi pada kita? Ataupun kita buat tak peduli dengan kasih sayang Nabi pada kita? Ataupun kita buat tak tahu kasih sayang Nabi pada kita 1400 tahun yang dulu? Tuan-tuan, jadilah umat yang tahu berterima kasih kepada Rasulullah. Jadilah hamba yang tahu berterima kasih kepada Allah. Janganlah kita menempah neraka Allah dengan kesombongan kita. Cukuplah untuk kita sombong dengan Allah. Cukuplah untuk kita menidakkan hukum Allah. Cukuplah untuk kita sombong dengan segala anugerah daripada Allah. Tuan-tuan, hari ini saya seru diri saya, berubahlah kita untuk kita mendapat syurga Allah. Berubahlah kita, kerana inilah kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita. Jika kita masih tidak mampu untuk sembahyang sunat, maka berubahlah agar kita tidak bermain-main dengan kurniaan daripada Allah. Kerana umur ini adalah kurnia Allah. Kalau kita masih tidak mampu untuk bermunajat kepada Allah pada waktu 2/3 malam, berubahlah. Kerana ini adalah masa itu adalah kurnia daripada Allah. Dan kesempatan itu Allah tidak akan berikan kepada kita lagi jika takdir kematian itu telah sampai kepada kita. Tuan-tuan, jangan kita terlalu seronok dengan kehidupan ini. Percayalah,
kita akan menemui Allah Rabbul Izzah. Jangan terlalu leka dengan kehidupan ini. Percayalah, kita akan menghadap Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kata Allah, orang yang mendapat akan jannah Allah di kalangan orang yang bertakwa, iaitu kata Allah, qanitin. Orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, apa yang Allah nyatakan dalam surah An-Nisa, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Allah nyatakan pada ayat ini, maka wanita yang salihah ialah mereka yang taat kepada Allah, memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada, oleh kerana Allah telah memelihara mereka. Sebab itu tuan-tuan, orang yang taat dengan perintah Allah ini bukan sekadar taat pada tempat ibadat saja. Seorang isteri taatlah pada suaminya, kerana pintu syurga itu pada keredaan suaminya. Seorang suami, janganlah kita mengkhianati akan gelaran seorang suami. Jagalah isteri kita agar disebabkan isteri kita tidak diheret oleh Allah, dicampak oleh malaikat ke dalam nerakanya. Tuan-tuan, jika isteri kita buat dosa dan kita biarkan, dan kita tak pernah tegur pun kesilapannya, maka besok isteri kita akan dakwa kita di padang mahsyar. Ya Allah, selama aku buka aurat, suami aku tak pernah tegur pun aku. Kita bagi tahu isteri kita pakai tudung yang elok. Apakah tudung-tudung mereka bertepatan dengan syariat yang Allah kehendaki? Apakah tudung mereka labuh sehingga paras bawah dada mereka? Kita biarkan isteri kita membuka aurat mereka. Kita biarkan isteri kita melakukan maksiat tanpa kita tegur. Mereka akan dakwa kita di padang mahsyar. Ya Allah, suami aku tak pernah tegur pun. Suami aku tak pernah tunjukkan kepada aku. Suami aku tak pernah bimbing aku pun. Benar, tuan-tuan? Tak kala kita hadir di majlis ilmu, kita tinggalkan isteri kita. Isteri kita tidak berada di dalam majlis ilmu. Bagaimana salat mereka jika mereka salah? Bagaimana wuduk mereka jika mereka salah? Bagaimana puasa mereka jika mereka salah? Maka ulama menyatakan, jika mana kita yang mengajarnya di rumah sehingga melepasi kadar fardu ain, tatkala itu mereka tidak perlu untuk hadir di masjid-masjid dan di tempat untuk mereka mengetahui dan melepaskan kadar fardu ain. Tuan-tuan, kita tinggalkan isteri kita waktu kita pergi majlis menuntut ilmu. Tapi kita bawa isteri kita pergi majlis perkahwinan. Besok, kalau dah Allah tanya, kita nak jawab apa? Kenapa engkau biarkan isteri engkau sehingga kan mereka tidak melepasi kadar fardu ain?
Kau tinggalkan isteri kau dengan majlis ilmu, tapi engkau bawa isteri kau pada majlis-majlis keramaian manusia. Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa di hadapan Allah Rabbul Izzah? Tuan-tuan, Allah kata, Allah akan tanya dan Allah pasti tanya. Allah kata, Allah akan tanya dan Allah pasti tanya. Allah kata, summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Dan Allah pasti tanya, kerana Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Segala janjinya Allah tidak akan ingkari dan Allah tidak akan mungkiri. Tuan-tuan, jangan sampai sana kita baru menyesal. Betul ayat sajadah itu saya selalu ulang. Besok dah sampai depan Allah, kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Saya tak boleh lari dan tuan-tuan tak boleh lari. Di padang mahsyar besok, saya tak boleh lari dan tuan-tuan semua tak boleh lari. Dalam dunia ni, kalau kita buat salah, kita mustatin di Kuala Terengganu, kita boleh lari ke Kota Baru, tuan-tuan. Dan orang akan lupakan kesalahan kita. Besok di padang mahsyar, saya tak boleh lari, tuan-tuan tak boleh lari. Kita nak pergi mana, tuan-tuan? Dan Allah bagi tahu kita keadaan kita yang sewaktu dalam dunia ini kita terlalu sombong dengan anugerahnya. Sampai kita lawan dia. Allah bagi tahu kita. Itu yang surah sejarah yang selalu kita baca. Arji'na na'mal salihah. Arji'na na'mal salihah. Farji'na na'mal salihah. Hidupkan kami balik, ya Allah. Bagilah peluang kedua, balik, ya Allah. Kami nak jadi orang baik. Masa itu terlambat. Kemudian orang yang bertakwa yang akan masuk jannah Allah, sifatnya disebut oleh Allah Al-Munfiqin. Allah nyatakan, tuan-tuan, dalam surah Al-Imran, golongan yang bertakwa, mereka menginfakkan harta mereka untuk jalan Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapakah golongan yang bertakwa yang dapat masuk syurga Allah? Yaitu kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 134. Mereka yang menafkahkan akan harta mereka dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Tuan-tuan, kalau nak masuk syurga, jangan jadi orang pemarah. Sebab orang pemarah tak boleh masuk syurga. Allah sebut dalam surah Al-Imran. Allah sebut lagi, tuan-tuan. Wal-'afina 'anil nas. Kalau nak masuk syurga, kata Allah, maafkan orang lain. Jadi orang pemaaf. Tuan-tuan, ini bukan saya cakap. Ini Allah yang cakap. Allah yang cakap, tuan-tuan.
Kalau kita menidakkan kalam Allah, siapa kita? Jadi kalau kita nak masuk syurga, tuan-tuan, maka belajarlah untuk kita boleh kembalikan harta kita semula kepada Allah. Kita belajarlah, tuan-tuan. Memang susah. Memang susah, tuan-tuan. Tetapi kesusahan itu akan diganti oleh Allah dengan jannahnya. Dan yang terakhir, siapakah mereka itu, kata Allah? Iaitu mustaghfirin. Mereka yang sentiasa minta ampun. Waktu bila mereka minta ampun? Iaitu pada waktu sahur, kata Allah. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan mulalah daripada malam ini kita menjadi golongan yang Allah nyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Kita jadi orang yang minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2/3 malam kita minta dengan Allah, ya Allah, semua dosa-dosaku semasa hidupku, ya Allah, maafkanlah. Sebab apa kita kena minta maaf dengan Allah? Sebab kita tak akan mampu masuk neraka Allah. Sebab apa kita kena minta ampun dengan Allah? Sebab kita tak mampu diazab oleh Allah. Sebab apa kita kena minta ampun dengan Allah? Sebab kita bukan orang yang bersih daripada segala kesalahan dan kesilapan. Saya banyak buat silap, tuan-tuan. Saya banyak buat salah. Saya selalu ingatkan diri saya, kalaulah saya balik dalam keadaan saya seorang yang silap dan seorang yang salah, bagaimana keadaan saya besok sewaktu saya di akhirat? Macam mana saya nak selamatkan isteri saya, tuan-tuan? Macam mana saya nak selamatkan anak-anak saya? Kalau dalam hidup ini saya balik besok, saya masih dalam kesilapan dan kesalahan, macam mana saya nak tolong isteri saya, tuan-tuan? Macam mana saya nak tolong anak-anak saya? Kalau saya sendiri pun dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, saya rasakan kegelisahan ini. Saya rasakan akan keresahan ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan daripada kecil adalah orang salah. Mungkin tuan-tuan daripada lahir, tuan-tuan berada dalam kebaikan. Sebab itu, saya selalu katakan perkara ini. Janganlah kita terlalu sombong dengan Allah, kerana kita tidak akan mampu untuk menerima akan azab dan siksa Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini temuan saya dengan tuan-tuan. Setelah sekian lama saya tak datang di masjid ini. Rasanya 10 bulan. Bulan 10 tahun lepas ya. Dah dekat tuan-tuan, dah 8 bulan saya tak datang. Tapi sebenarnya saya selalu bertanya dengan saudara Din kita tentang masjid, tuan-tuan. Saya tak pernah lupakan, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat saya lupakan masjid, tuan-tuan. Tidak. Saya ingat masjid, tuan-tuan. Dan saya selalu bertanya dengan saudara Din yang bawa saya ke Terengganu ini. Masjid Tabauk macam mana? Programnya macam mana? Dia selalu bertanya keadaan masjid, tuan-tuan. Sebenarnya cukuplah. Saya rasa setakat ini temuan saya dengan tuan-tuan. Cuma pada akhirnya saya minta tuan-tuan tolong doakan saya
Mudah-mudahan saya dapat mati husnul khatimah. Kenapa saya minta doa, tuan-tuan? Kerana saya terlalu takut. Saya rasa ketakutan dalam hati saya, dan saya merasakan saat kematian itu seolah-olah terlalu hampir kepada saya. Sebab itu saya selalu minta doa daripada semua orang. Saya terlalu takut untuk balik kepada Allah jika dalam kemurkaan Allah. Ini pengakuan saya, tuan-tuan. Memang saya rasakan, terlalu kerap saya merasakan bahawa saat saya untuk bertemu dengan Allah ini terlalu hampir. Cuma kerisauan saya ketika saya menghadap hadrah Allah, apakah Allah nak terima saya ataupun Allah buang saya, tuan-tuan? Apakah Allah boleh terima saya seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Jika saya tidak dapat memiliki perkara itu, maka sia-sialah apa yang saya buat selama hidup saya. Saya ajak orang buat baik. Saya bagi tahu tentang Quran dan hadis. Saya bagi tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang yang berada di hadapan tuan-tuan adalah isi neraka Allah. Rupanya orang yang ajak tuan-tuan kepada kebaikan ini adalah ahli neraka Allah. Maka ini yang menjadi ketakutan di dalam diri saya sebenarnya, tuan-tuan. Tolonglah doakan saya. Tolonglah doakan keluarga saya, isteri dan anak-anak saya. Dan khususnya saya, tolong doakan agar Allah kurniakan kepada saya husnul khatimah. Lalu orang berkata, Ustaz, kalau kita doakan orang, kita dapat apa? Ingatlah janji Nabi. Kata Nabi, apabila kita mendoakan saudara Islam kita yang lain tanpa pengetahuannya, maka doa itu Allah akan kembalikan kepada kita. Cumanya saya harap kepada Allah, saya minta ihsan semua orang yang pernah mengenali saya, tolonglah sedekah ini yang saya minta daripada tuan-tuan. Sedekah ini dan ihsan ini yang saya minta daripada orang yang pernah bersama saya. Saya minta sedekah doa husnul khatimah. Jikalau saat dan waktu kematian saya ini hampir dalam waktu yang terdekat, mudah-mudahan saya balik kepada Allah. Moga-moga seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, salam yang akan dikurniakan kepada hamba-Nya yang Allah terima. Mudah-mudahan itu saja hajat kita, tuan-tuan. Kita tidak mahukan orang kenal kita di bumi, tetapi tidak siapa kenal kita di yaumul akhirah. Orang kenal kita di seluruh dunia, tetapi tidak siapa mengenali kita besok di alam barzakh. Orang kenal kita semasa hidup kita, tetapi orang tidak mengenali kita saat kita selepas kematian kita. Maka mudah-mudahan Allah mengkurniakan akan perkara yang sama kepada tuan-tuan sekalian. Saya telah menganggap tuan-tuan adalah keluarga saya, walaupun kita bukan daripada keturunan dan nasab yang sama. Tetapi kita adalah keluarga yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan binaan dan ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keduanya, tuan-tuan tolong doakan madrasah kita yang di Kampung Gemuruh, pusat dakwah Darul Atiq ini dapat diselesaikan dan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Untuk pengetahuan semua sahabat-sahabat dan jamaah di masjid ini, surau yang saya selalu cakap kepada tuan-tuan dah hampir siap. Prosesnya telah sampai kepada 90%. Semuanya alhamdulillah kita dah mula pasang shilling. InsyaAllah mungkin dalam tahun ini surau itu akan siap. Dan saya yakin dia akan siap dengan doa tuan-tuan. InsyaAllah
kita akan mula untuk membuat tapak asrama untuk pelajar yang kita akan terima kelak. Tuan-tuan tolonglah doa. Sebab apa? Tuan-tuan pernah dengar cerita daripada saya. Saya buat semua perkara kerana saya nak dapat bantu orang lain. Walaupun saya bukan orang kaya untuk tolong orang. Saya buat madrasah bukan sebab saya nak buat, tuan-tuan. Saya bukan ada ambil yuran apa-apa dari pelajar saya. Hampir 40 tahun, tuan-tuan. Bukan baru 4 tahun. Saya tak ambil duit dari pelajar saya, makan dan minum. Sebab saya nak tolong mereka. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak berada di tempat saya. Saya ada seorang pelajar, tuan-tuan, yang ayahnya lumpuh daripada keluarga miskin. Disebabkan saya tak ambil 1 sen pun duit daripada pelajar saya. Ayah yang miskin ini, tuan-tuan, ayah yang lumpuh ini, dia datang ke madrasah kami dengan membawa sekampit beras. Apa katanya? Ini bahagian saya untuk tolong madrasah. Kami tak mampu untuk tidak menolaknya dan kami rasa malu untuk menerimanya. Tuan-tuan, beginilah ada anak-anak yang ingin mengenal Allah, yang ingin mencintai Sayyidina Rasul. Maka ini yang saya buat di Kampung Gemuruh, supaya orang yang tidak mampu ataupun orang mampu dapat bersama dengan kami. Tuan-tuan, mungkin kita boleh makan dan minum. Pagi-pagi boleh makan nasi dagang. Boleh makan lagi ikan air, tuan-tuan. Boleh makan singgang, boleh makan ayam, boleh makan daging. Tuan-tuan pernah fikir tak? Ada saudara kita di dalam kampung kita, tempat kita, negeri kita, yang tak mampu nak makan 1 hari 3 kali. Mereka meminta-minta untuk makan. Mereka tak mampu untuk beri susu anak mereka. Mereka yang tak ada rumah kerana tak mampu untuk membayar sewa. Tapi kita masih lagi boleh makan pagi, tengah hari dan malam. Sebenarnya mereka juga mahukan ilmu dan agama. Maka inilah yang saya buat, tuan-tuan, untuk ummah di sekeliling kami. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, tuan-tuan, Nabi senyum tengok kita. Nabi akan pandang kita. Nabi sayangkan umatnya. Kita berusaha untuk sayangkan umat di sekeliling. Kita berusaha untuk menyayangi umat Rasulullah SAW. Bukan apa, tuan-tuan. Bila kita mula sayangkan umat Muhammad, mudah-mudahan Nabi Muhammad sayang kita. Kalau Nabi sayang kita, dekat sana besok, mudah-mudahan Nabi nak datang tolong kita. Itu aja. Wallahu alam wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tolonglah pimpin hati kami, pimpin perkataan kami, pimpin amalan kami pada jalan Engkau yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tolonglah tukarkan kesombongan yang ada dalam hati kami dengan kami merendah diri kepada Engkau, ya Allah. Lalu kami taat dengan segala perintah Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami tidak ada kekuatan untuk melaksanakan segala hukum-Mu atas diri kami dan keluarga kami, tolonglah berikan kepada kami kekuatan, ya Allah. Tolonglah berikan kepada kami akan pertolongan daripada Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram.
Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Mohonlah, kami mohon ke hadrah-Mu, ya Allah, kurniakan kepada kami husnul khatimah. 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 Kurniakan kepada isteri dan anak-anak kami husnul khatimah. Kurniakan kepada menantu kami dan cucu kami husnul khatimah, agar kami besok, ya Allah, dapat berhimpun pada syurga yang sama, dapat berada pada tempat yang sama, dapat berada di kalangan orang-orang saleh yang sama. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kurniakan kepada isteri kami husnul khatimah, anak kami husnul khatimah, menantu kami husnul khatimah, cucu-cucu kami, ya Allah, kurniakan kepada mereka husnul khatimah. Ya Allah, saat cucu kami, ya Allah, mereka akan melalui akan akhir zaman. Mereka akan melalui dan menempuh seluruh fitnah akhir zaman, ya Allah. Berikan kekuatan kepada cucu kami, ya Allah. Berikan kekuatan agama dan iman kepada seluruh cucu kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tolonglah sayangi mereka, ya Allah. Tolonglah sayangi mereka dan pimpin mereka, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.